Alhamdulillah, pertama-tama kita merafakkan tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah diberikan peluang untuk bersama-sama pada pagi ini. InsyaAllah dengan perut yang kenyang. Dan selepas ini kita akan meneruskan sesi perbincangan. Pertamanya berkonsepkan pembentangan dan kemudian sesi soal jawab. Jadi saya anugerahkan kehadiran bersama yang berbahagia ke Tuan Salim, Ustaz Salim, Ustaz Abdullah, Pak Hiri Nurdi, juga kepada para hadirin yang mempunyai martabat masing-masing di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk kita pada pagi ini ialah konsep demokrasi dan hak asasi manusia. Kita menjemput 3 sudut pandangan yang kita tak tahu, mungkin berbeza, mungkin sama. Kita akan lihat nanti. Pertamanya, panelis pertama, saya perkenalkan Saudara Ahmad Zakaria Hamidul daripada Hizbut Tahrir Malaysia. Beliau merupakan seorang penganalisis IT dekat Pulau Pinang. Panelis kedua, Saudara Ahmad Fuad Rahmat, merupakan fellow penyelidik di IRF, Islamic Renaissance Front. Dan panelis ketiga, Saudara Wan Muhammad Imran bin Wan Muhammad Kamil, merupakan pensyarah fizik di UKM yang mewakili himpunan Ikhwan Muslim FIKIM. Jadi untuk tanpa membuang masa, sebelum kita mulakan, saya ingin memberikan mungkin peraturan ringkas lah. Maknanya setiap daripada pembentang atau sedangkan sesi masing-masing selama 10 minit, ringkas 10 minit tapi padat, dan kemudian diikuti oleh maknanya panel 1 10 minit, 2 10 minit, 10 minit, dan kita akan buka perbincangan soal jawab. Jadi kita ingin memerlukan interaksi berhala selepas itu dengan baik. Oleh itu, tanpa membuang masa, saya boleh persilakan rakan kita, panelis pertama, Saudara Ahmad Zakaria, untuk mengutarakan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama-tama sekali marilah kita merafakkan sendiri kesyukuran dan Tuhan punya dunia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, dan memungkinkan pertemuan pada hari ini. Selawat beserta dengan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para anbiya, para syuhada, mujahid-mujahid Islam, pejuang-pejuang Islam, serta mereka-mereka yang mewarisi bekerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi yang terdahulu dari masa ke semasa hingga ke masyarakat insyaallah taala amin. Saudara yang berikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada awalnya dinyatakan kepada saya bahawa pembentangan ada 45 minit. Jadi kita sediakan teks banyak, ada selama 45 minit yang ini dikompreskan kepada 10 minit. InsyaAllah. Saudara yang berikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekadarnya sajalah dalam keadaan yang tidak terkawal ini, saya cuba untuk menyimpulkan sahaja 10 minit, kesimpulan saja dan yang boleh kita buat apa lagi. Saudara yang berikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, topik ataupun perbincangan yang kita nak bincang pada sesi pagi adalah berkenaan dengan demokrasi, hak asasi manusia daripada perspektif akademik. Konsep itu sendiri. Saudara yang dimana oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuriduna an yudfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Surah As-Saff, surah 61 ayat 8 dan ayat 9. Di dalam ayat ini, saudara-saudara yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengingatkan kepada kaum muslimin supaya kita yakin ataupun percaya dan sedar bahawasanya orang-orang kafir senantiasa cuba untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkataan-perkataan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, dan juga lisan-lisan mereka. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan menggunakan cahaya yang meskipun orang-orang kafir itu benci. Dan ayat yang seterusnya mengandungi maksud yang lebih kuasa, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasul bilhaq, yang dengan kebenaran, untuk dimenangkan atas setiap agama
ataupun golongan kufar barat. Mereka tidak mahu umat Islam memahami definisi Islam yang sebenar, kerana mereka yakin dan percaya umat Islam memiliki dua kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah akidah Islam yang sebenar. Yang kedua adalah khilafah Islam, yang di mana agama Islam, ideologi Islam diterapkan secara kafah di dalam negara. Tetapi apabila orang kafir menyedari hakikat, iaitulah kekuatan umat Islam terletak pada dua hal, iaitu Islam, akidah Islam dan juga khilafah. Mereka cuba untuk memesongkan pemikiran umat Islam itu sendiri daripada memahami akidah Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada di kalangan kita yang berpendapat berbagai-bagai tentang definisi demokrasi itu sendiri. Tapi kita ingin fokuskan, kita ingin mengambil satu definisi demokrasi yang tepat, supaya kita boleh mengkaji ataupun kita boleh mengkaji realiti demokrasi yang sebenar, dan seterusnya kita akan menghukum demokrasi daripada perspektif Islam itu sendiri. Sedangkan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala idea asal demokratis. Idea asal demokrasi seperti mana yang telah dibawa perbincangan oleh saudara-saudara naik dari bertua Pertuan Ulama Malaysia beberapa sebentar tadi, iaitu idea asal demokrasi telah berwujud sebelum daripada Islam lagi, telah berwujud zaman Greek kuno ataupun zaman Yunani. Idea asal telah muncul sebelum daripada Islam. Jadi bagaimana kalau ada di kalangan kita hari ini yang mengatakan bahawa demokrasi adalah bahagian daripada Islam? Sedangkan mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, definisi atau istilah demokrasi itu sendiri bukan berasal daripada perkataan Arab. Demos dan kratos. Demos bermaksud rakyat, kratos bermaksud kekuasaan ataupun pemerintahan. Demos, kratos adalah kuasa rakyat ataupun pemerintahan rakyat. Sedangkan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di Inggris perkataan ini menjadi demokrasi dan kemudian di Arab menjadi demokratia. Sedangkan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu yakin dan percaya. Saya tidak mahu pergi terlalu jauh. Kita mengambil definisi yang lebih dekat, yang lebih moden. Sebagai contohnya, salah seorang daripada Presiden Amerika Syarikat, Abraham Lincoln, mengatakan bahawa demokrasi is a rule from the people, by the people, to the people. Yang ini satu sistem pemerintahan daripada rakyat kepada rakyat dan untuk rakyat. Dengan kata lain, demokrasi memberikan kedaulatan itu kepada rakyat untuk mengatur hubungan ataupun mengatur urusan keduniaan mereka. Okey, kemudian kita berbalik kepada akidah yang melahirkan demokrasi. Akidah yang melahirkan demokrasi adalah sekularisme, iaitu pemisahan agama daripada kehidupan ataupun fasudin al-hayat. Sedangkan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu tahu ataupun yakin dengan sebenar-benarnya bahawa akidah Islam itu adalah satu. Islam mencakup fikrah dan juga tarikah. Islam tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan. Islam perlu selari dengan kehidupan, kerana kehidupan umat Islam itu diatur oleh akidah Islam dan juga aturan-aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengingati ataupun kita memahami Islam, satu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan pencipta, manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan diri sendiri. Itu Islam. Apabila kita menyempitkan ataupun kita memesongkan akidah Islam kepada sekularisme, ini satu perkara yang cukup bahaya bagi umat Islam. Sekularisme merupakan satu ancaman akidah utama bagi umat Islam mengatasi kristenisasi. Ya, kita tak nafikan kristenisasi merupakan salah satu daripada ancaman akidah umat Islam, tetapi sekularisme merupakan satu perkara yang sangat penting yang perlu dipahami oleh umat Islam, kerana secara tidak langsung ia memberikan satu konotasi ataupun memberikan kita boleh jatuh kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita memisahkan agama daripada kehidupan tanpa kita sedari. Suatu Nabi. Sedangkan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita melompat kepada hak asasi manusia kerana masa terlalu laju berjalan dan masa mencemburui saya dan tempat-tempat saya yang lain. Okey, sedangkan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hak asasi manusia. Idea asal hak asasi manusia ni, saudara, yang kita tahu, sebenarnya idea asal itu telah disebut-sebut oleh para filosof ataupun orang ahli falsafah pada zaman kegelapan Eropah dahulu. Telah disebut-sebutkan oleh mereka. Kita boleh mengetahui bahawa kita boleh melihat idea asal hak asasi manusia atau lebih dikenali sebagai nature right ataupun hak tabi'i manusia telah disebut-sebutkan oleh para filosof dahulu. Kemudian idea ini adalah idea yang dominan semasa zaman Renaissance dahulu. Kemudian apabila kita boleh melihat sejarahnya, sejarah hak asasi manusia ini, kita boleh bagaimana kuasa diktator yang mencekam rakyat, yang mana manusia itu kita boleh melihat bagaimana satu sistem teokrasi. Teokrasi kita boleh menyatakan bahawanya satu pemerintahan yang diklaim ia adalah datang daripada Tuhan. Kemudian ia menghisap darah rakyat, menekan rakyat daripada berbagai perspektif kehidupan, dan akhirnya bangkit golongan cendekiawan, bangkit golongan pedagang, bangkit golongan yang cukup
pandai bangkit ahli falsafah ini dan kemudian menyatakan bahawa kita perlu menumbangkan kerajaan atau sistem beraja. Dan seterusnya kita perlu pisahkan agama daripada kehidupan supaya urusan kehidupan itu kita boleh uruskannya sendiri. Kerana mereka merasa terseksa dengan adanya peradaan agama di dalam kehidupan. Kemudian berlaku revolusi Perancis tahun 1789-1799. Setelah daripada itu kita boleh melihat bagaimana hak asasi manusia ini menjadi satu undang-undang konstitusi di dalam negara Perancis. Tahun 1766 kita boleh melihat revolusi Amerika Syarikat turut menggunakan slogan hak asasi manusia yang sama. Kemudian setelah abad ke-19 kita boleh melihat seluruh negara-negara di Eropah telah menggunakan hak asasi manusia, tetapi ia terbatas kepada penerapan di dalam negara sahaja. Idea ataupun hak asasi manusia mula menjadi undang-undang sejagat ataupun undang-undang antarabangsa setelah tahun 1948 seperti mana yang telah nyatakan sebentar tadi. Tahun 1948 ada berlaku satu ataupun telah dideklarasikan oleh PBB, satu badan kufur. Didiktirkan bahawa Universal Declaration of Human Rights terdapat 30 pasal di dalam perjanjian ini ataupun dalam deklarasi ini yang kalau kita kaji satu persatu banyak yang bertentangan daripada Islam. Atau pasal yang pertama saja kita boleh menyaksikan pertentangan yang banyak terhadap hukum Islam. Sedangkan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah seadanya kita boleh menyatakan apabila Amerika Syarikat mula mendominasi PBB secara solo, kita boleh menyatakan ataupun kita boleh nampak bagaimana keberadaan Amerika Syarikat untuk campur tangan ke dalam negeri-negeri kaum muslimin, negeri-negeri umat Islam untuk memastikan hak asasi manusia itu dapat diterapkan. Dengan satu pendapat ataupun dengan satu saja tujuan, iaitu mereka boleh mengawal umat Islam dan menghalang kebangkitan umat Islam. Kerana hari ini umat Islam tidak lagi menjadikan akidah Islam itu sebagai kayu ukur dalam perkara-perkara yang mereka lakukan dan perbuatan yang mereka lakukan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Tidaklah beriman seseorang itu sehinggalah ia menjadikan Allah dan Rasul sebagai penentu atau hakim dalam perkara-perkara yang mereka kerjakan. Tetapi hari ini umat Islam lebih mengambil demokrasi. Oh, kamu tidak demokrasi, kamu tidak menerapkan hak asasi manusia. Baik pihak kerajaan, baik NGO, baik apa sekalipun. Banyak di kalangan kita hari ini yang menjadikan demokrasi dan juga hak asasi manusia sebagai kayu ukur dalam perbuatan yang kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik, sepatutnya kita mengambil Al-Quran dan As-Sunnah sebagai ikutan dan kayu ukur dalam perkara yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sedangkan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa masa lagi yang saya ada? 5 minit. Terima kasih. Secara ringkasnya, saya ingin membahaskan sedikit Universal Declaration of Human Rights. Ada 30 pasal yang saya nyatakan sebentar tadi. Saya akan kutip satu saja pasal daripada itu. Saudara-saudara, di dalam pasal ini yang dikatakan oleh PBB, yang dimahukan oleh PBB adalah pasal yang pertama, all human beings are born free and equal in dignity and rights. Apa maksudnya? Setiap daripada manusia dilahirkan di atas muka bumi, ia telah pun bebas dan sama dari segi hak-hak dan juga martabat. Saudara-saudara, bila kita tengok sekali pandang, pasal ini tidak ada salahnya. Macam bagus. Tetapi apabila kita mengkaiti dengan pemikiran yang jernih, pemikiran yang cemerlang dan hati yang ikhlas, kita akan mendapati bahawa hampir keseluruhan daripada pasal ini bertentangan dengan hukum syarak. Di mana salahnya? Yang pertama, saudara-saudara, kita boleh melihat apabila PBB menyatakan bahawasanya seorang manusia itu lahir di atas muka bumi ini sama. Dengan kata lain, hak itu diberikan kepada manusia setelah ia lahir. Tetapi cantiknya Islam yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dengan kata lain, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kamu untuk kamu. Telah aku cukupkan nikmat aku ke atas kamu dan telah aku redha Islam itu sebagai agama kamu. Wajar ataupun tidak, seorang muslim mengambil satu akidah yang lain daripada Islam, mengambil satu peraturan yang lain selain daripada Islam. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain menyatakan, "Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq." Berhukumlah kamu dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu berpaling daripada kebenaran yang telah datang jelas di hadapan kamu. Ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, apabila PBB mengatakan bahawa manusia lahir saja
diadakan di atas muka bumi ini tidak bebas. Tidak ada istilah kebebasan di dalam Islam. Ini satu perkara. Yang ada hanyalah keterikatan umat Islam dan umat manusia terhadap hukum Islam. Ini dua pendapat yang cukup berbeza. Apabila PBB ataupun hak asasi manusia menyatakan, termasuk dalam demokrasi, dia menyatakan bahawa manusia itu mempunyai kebebasan. Tetapi dalam Islam tidak ada kebebasan. Yang ada hanyalah keterikatan kepada hukum syarak. Umat manusia ataupun umat Islam boleh melakukan satu aktiviti yang telah dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak dibolehkan untuk melakukan satu perkara yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi istilah surabu. Kemudian kita kembali balik kepada pasal yang ini. Kita kembali balik untuk membahaskan bahawa PBB ataupun di dalam deklarasi ini tidak membezakan hak antara lelaki dan juga perempuan. Tidak dibezakan. Bagi mereka tidak ada batasan aurat. Sebagai contoh, bagi lelaki dan bagi wanita ikut suka hati nak pakai apa pun dipersilakan di dalam hak asasi manusia. Tetapi di dalam Islam telah memberikan hak-hak yang sepatutnya kepada lelaki dan juga wanita. Kita boleh lihat bagaimana pemakaian muslimah dan pemakaian muslimin hari ini berbeza. Tetapi bagi mereka yang lelaki nak jadi lelaki, nak perempuan boleh, yang perempuan dan lelaki boleh, nak tukar jantina pun boleh. Tetapi di dalam Islam telah pun menyatakan bahawasanya umat manusia perlu menyedari hakikat ada borderline yang perlu kita ikuti. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, secara kesimpulannya, tidak lain dan tidak bukan kita sebagai umat Islam perlu jelas bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan al-Islam kepada Rasulullah SAW untuk mentadbir muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hukum itu diturunkan untuk dipecah belahkan. Bukan hukum itu diturunkan untuk memudaratkan manusia. Bukannya hukum itu diturunkan kepada kita supaya kita boleh memanipulasinya supaya kekal ataupun sesuai dengan keadaan semasa. Tidak, tetapi Islam itu baku dan tidak akan berubah selama-lamanya. Itulah penangan di seputar mereka anak demokrasi dan hak asasi manusia. Ia merupakan pemikiran kufur yang muncul hasil daripada akidah yang sekular yang tidak berasaskan daripada akidah Islam. Dan hukum mengambil demokrasi, hak asasi manusia bagi di seputar adalah haram, dan propagandakannya, menerapkannya di dalam negara juga adalah haram. Jadi saya fikir jelas perbezaan di seputar ini, dan insya-Allah kita akan bersosialisasi soal jawab pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita mendapat pengampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala semasa program ini berlangsung dan juga selepas daripada program ini berlangsung. Semata kuno khilafatan alamin haji nubuwah, dan seterusnya akan menjadi khilafah di atas jalan kenabian di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita akan teruskan perjuangan, terus berjuang. Semoga akidah Islam, negara Islam, agama Islam dapat berdiri di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah taala dengan satu lawan takbir tuan-tuan. Takbir.